Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu untuk hari ini dengan soalan yang ke-9. Okey, soalan yang ke-9 ini jika diteliti, jika dibaca dengan elok, ianya berada di dalam tajuk tingkatan 4, iaitu bab yang ke-10 berkenaan dengan pengurusan keuangan. Okey, so apa yang kita boleh lihat di sini diberi kepada kamu adalah berkenaan dengan satu situasi. Okey, situasi di mana Encik Rahman yang mana dia memiliki gaji, dia menerima gaji sebanyak RM5,200. Okey, so kita highlightkan terlebih dahulu. Dan dalam masa yang sama, dia juga menjadi ejen jualan langsung dan ada komisen sebanyak RM900 sebulan. Okey, so kalau ikutkan daripada apa yang telah pun diterima oleh Encik Rahman, RM5,200 dan juga RM900 ini, so kita kenali benda ini sebagai pendapatan. Okey, sebab ini adalah benda yang dia terima lah. So kita kenali sebagai pendapatan. So kalau ikutkan, kalau kamu tambah pendapatan, nilai di sini seharusnya RM6,100 lah. Okey, RM6,100. Okey, so diberi kepada kamu jadual berkenaan dengan perbelanjaan Encik Rahman. Okey, so adalah senarai-senarai di sini. So soalan kamu yang pertama adalah berkenaan dengan menghitung aliran tunai Encik Rahman. So untuk kita dapat tahu aliran tunai Encik Rahman, seharusnya untuk aliran tunai, dia adalah berkenaan dengan pendapatan ditolak dengan perbelanjaan. So itulah dia punya aliran tunai. So pendapatan tadi dah kira, iaitu RM6,100. So ini adalah pendapatan dia. Okey, dan kita akan tolak dengan perbelanjaan, jumlah perbelanjaan. So sekiranya kamu tambah keseluruhan perbelanjaan Encik Rahman ini, nilai dia ialah 3950. Okey, so kamu tambahlah ya nilai ni. So seharusnya 3950. Dan apabila kita tolak kedua-dua nilai ini, ianya akan memiliki baki 2150. So di sini kita boleh katakan bahawa aliran tunai Encik Rahman ini adalah aliran tunai positif. Okey, so aliran tunai positif, mengapa kita sebut dia sebagai aliran tunai positif? Kerana dia masih memiliki baki daripada pendapatan bulanan dia lah. Okey, dia ada dapat pendapatan bulanan dan dia ada perbelanjaan bulanan. So aliran tunai dia masih lagi ada baki dan kita sebut sebagai aliran tunai positif. Okey, so selesai untuk soalan yang pertama ataupun A. So untuk B, soalan kamu adalah berkenaan dengan kesinambungan ialah berkenaan dengan anak dia pula. So Encik Rahman mahu membelikan sebuah kereta terpakai untuk anaknya dengan harga RM35,000. Okey, so dia nak beli harga RM35,000, harga kereta untuk anak dia. Dan dalam masa yang sama dia akan membuat bayaran pendahuluan. Okey, dia akan menggunakan wang tabung simpanannya sebanyak RM5,000 sebagai wang pendahuluan. So down payment lah. Okey, so kita tulis sedikit. So dia nak beli kereta untuk anak dia harga RM35,000. Alright. Dan dia nak bayar down payment RM5,000. So bermaksud dia masih berbaki RM30,000 lah. Okey, baki iaitu harga kereta tu lah. Okey, yang mana daripada RM30,000 itu bermaksud dia akan membuat pinjaman kepada bank. Okey, so dia akan meminjam kepada bank dan dalam masa yang sama bank itu mengenakan kadar faedah 3.7% yang dipinjam selama 7 tahun. Okey, so tengoklah betul-betul maklumat-maklumat yang telah pun diberi. Dan soalan kamu yang terakhir, adakah dia mampu untuk membelikan kereta kepada anaknya? Berikan justifikasi bagi jawapan anda. Okey, so di sini kita boleh nampak ini adalah berkenaan dengan pinjaman. Okey, so apa yang boleh cikgu cakap di sini apabila berkaitan dengan pinjaman, dia ada satu rumus khusus iaitu A sama dengan P tambah PRT. So ini adalah rumus. Okey, berkenaan dengan pinjaman. So apakah A ini? A ini adalah jumlah bayaran balik. So ini adalah jumlah bayaran balik.
Okey, jumlah bayaran balik. So bermaksud kamu nak pinjam berapa? So bila kamu pinjam dengan bank dengan kadar yang diberi dengan tempoh yang ada, berapa jumlah bayaran balik sebenarnya? So inilah formula dia, okey, berkenaan dengan pinjaman. So P ini adalah principal. Principal ini adalah jumlah asal yang kita nak pinjam lah. So dalam kes ini jumlah asal yang nak dipinjam oleh Encik Rahman adalah RM30,000 sebab harga kereta dan dia dah bayar down payment, so dia ada baki RM30,000 yang dia nak buat sebagai pinjaman. So P ini dengan P ini adalah P yang sama, manakala R ini adalah kadar ataupun rate. Okey, so P ni principal, R ini adalah rate ataupun kadar. So kadar yang dikenakan oleh bank adalah 3.7% ataupun kita sebut sebagai 3.7% lah. Okey, dan T yang terakhir, T ini adalah time. Time ini bermaksud tempoh masa. So selama 7 tahun. Okey, so kita boleh buat pengiraan. Okey, kita boleh nampak berapakah bayaran balik yang akan dikenakan kepada Encik Rahman. So, kamu akan ada RM30,000. So, kita tulislah pengiraan dia. Okey, so kurungan. Kemudian, kamu ada RM30,000 untuk nilai P. So, kamu ada R iaitu 3.7. Sekejap, cikgu tarik ke sini sedikit. Right. So, per dengan 100 iaitu 3.7% ni lah. Okey, cikgu tulis dalam bentuk macam ni. So, darab dengan 7 iaitu 7 tahun. So, di sini nilai yang di belakang ini sekiranya kamu tekan kalkulator, dia akan menjurus kepada nilai RM7,770. Okey, so untuk di sini RM7,770. So nilai di sini ialah RM30,000. So kamu tambahlah kedua-dua nilai. Okey, dan dia akan dapat jumlah bayaran balik iaitu RM37,770. So, asalnya Encik Rahman dia nak pinjam RM30,000 saja dengan kadar yang dikenakan oleh bank dalam tempoh masa 7 tahun. So, inilah jumlah bayaran balik yang akan dikenakan kepada Encik Rahman. Dan kita nak tengok, sebab kita dah ada nilai aliran tunai dia, iaitu positif, berjumlah 2,150. So, adakah dia mampu? So, untuk tengok dia mampu atau tidak, so ini dalam bentuk bulanan. So, ini masih lagi dalam nilai yang kasar, nilai yang besar, iaitu jumlah bayaran untuk tempoh 7 tahun. So, kita nak cari komitmen dia untuk setiap bulan. So, nak tak nak, kita akan ambil nilai ini dan kita akan bahagikan dengan 7 tahun darab dengan 12 bulan. So, itu yang kita buat lah. Okey, sebab ini nilai asal jumlah bayaran balik. So, bahagi dengan 7 tahun darab 12 bulan supaya kita dapat nilai untuk sebulan. So, sekiranya kamu tekan kalkulator, jawapan dia seharusnya ialah RM449.64. So, bermaksud daripada jumlah bayaran balik ini, sebulan komitmen untuk membayar kereta kepada anaknya ni tadi adalah RM449.64. So, di sini cikgu boleh katakan bahawa sebab dia suruh kamu berikan justifikasi ya. Okey, so apa yang kamu boleh buat kesimpulan di sini, kamu boleh kata bahawa Encik Rahman mampu. Okey, cikgu tulislah. Okey, so Encik Rahman, kalau ikutkan Encik Rahman mampu. Okey, Encik Rahman mampu untuk mampu untuk membelikan kereta. Okey, membelikan kereta kepada anak je lah. Okey, kamu buatlah ayat dia penuh. Membelikan kereta kepada anaknya. Okey, so kepada anaknya kerana beliau masih memiliki beliau masih memiliki aliran tunai ataupun baki lah, aliran tunai positif iaitu RM2150. So itulah justifikasi kamu. Okey, dia mampulah. Okey, berdasarkan nilai bulanan dia dan juga aliran tunai yang dia ada. So seharusnya jawapan kamu ialah mampu kerana dia masih ada baki duit aliran tunai yang positif. Okey, so setakat itu sahaja untuk soalan kita pada kali ini.
Sekiranya ianya memberikan manfaat kepada kamu, kamu boleh faham dengan baik. Dan sekiranya kamu tak boleh faham sekalipun, tinggalkanlah komen di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya kamu memang boleh faham, Alhamdulillah, cikgu doakan kamu terus cemerlang. Dan jangan lupa untuk support cikgu dengan menekan button like dan juga subscribe, sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.